Selamat malam, salam sejahtera. Selepas berjumpa dengan Muhyiddin Yassin, entah apa yang berlaku. Karena sebelum jumpa Muhyiddin Yassin, Khairi Jamaluddin berjumpa dengan Anwar Ibrahim, dijemput sebagai jemputan di dalam Hala 7 Ekonomi Malaysia. Berbincang tentang Hala 7 Malaysia. Tetapi selepas itu, KJ berjumpa pula dengan Muhyiddin Yassin. Tetapi selepas berjumpa dengan Muhyiddin Yassin, tiba-tiba KJ pula membuat kenyataan yang luar biasa. KJ kata, KJ akhirnya kongsi punca Anwar bergelut tarik sokongan Melayu. Dipetik daripada berita harian online. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, sila tinggalkan komen anda dan mohon tekan butang subscribe bagi mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Saudara-saudara, amat mengejutkan apabila Khairi Jamaluddin tiba-tiba mendedahkan punca Anwar bergelut tarik sokongan orang Melayu. Menurut Khairi Jamaluddin, kesukaran Datuk Seri Anwar Ibrahim meraih sokongan Melayu menjelang pilihan raya negeri lebih didorong rasa tidak puas hati rakyat terhadap pentadbiran yang dilihat kurang dari segi Hala 7 ekonomi berbanding faktor gelombang hijau yang dibawakan oleh Perikatan Nasional PN, kata Khairi. Pandangan itu disuarakan bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin ketika negara berbaki beberapa minggu sahaja lagi untuk berdepan PRN di 6 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Kedah dan Terengganu. Mengulas lanjut, kata Khairi Jamaluddin, kebangkitan gelombang hijau yang ekstrim tidak banyak menyumbang kepada apa yang berlaku di Malaysia hari ini berbanding ungkapan rasa tidak puas hati yang tulen dalam kalangan masyarakat Melayu yang mana ia melangkaui isu 3R yang merujuk agama, bangsa dan institusi raja, kata Khairi Jamaluddin. Sepanjang 7 bulan lalu, sejak Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri, jelas sekali terdapat kekurangan pada Hala 7 ekonomi di mana rakyat Malaysia terus melemah, ringgit Malaysia terus melemah dan krisis kos sara hidup terus menghakis kuasa beli rakyat. Yang menjadi persoalan ialah seperti yang dikatakan oleh sabudinhusin.com ialah sejak bila Khairi Jamaluddin dikelali sebagai ahli ekonomi. Itu persoalan dia. Sejak bila? Tiba-tiba pula Khairi Jamaluddin pakar dalam ekonomi. Walhal masalah di dalam laporan Ketua Audit Negara berkaitan dengan COVID-19 dan berkaitan dengan perolehan barang-barang berkaitan dengan COVID masih belum lagi diselesaikan sepenuhnya. Semua ini perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh Khairi Jamaluddin sebelum bercakap tentang Hala 7 ekonomi negara. Kerana Sabudin Husin menulis sejak bila Khairi Jamaluddin dikenali ahli ekonomi. Petang semalam Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Anwar Ibrahim telah mengadakan perbincangan berkaitan Hala 7 ekonomi negara dengan sekumpulan manusia yang disebutnya sebagai ahli atau pakar ekonomi. Antara yang hadir ialah pengerusi bersama ahli-ahli lembaga pengarah daripada Institut Penyelidikan Malaysia, MIER, Dr. Nung Sari Ahmad Radi, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia Minda UKM, Datuk Johan Muhammad Merikan, Ketua Setiausaha Perbendaharaan, dan Datuk Nur Azmi Diron, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi. Turut hadir bekas Menteri Kewangan kedua ketika era Najib Razak yang kini merupakan Naib Presiden UMNO Johari Ghani dan bekas Menteri Kesihatan yang dipecat daripada UMNO Khairi Jamaluddin. Menurut catatan Anwar di laman sosialnya, pertemuan tersebut sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan untuk mendapatkan buah fikir serta pandangan mengenai ekonomi negara daripada segenap lapisan masyarakat. Katanya perbincangan turut menyentuh bidang pertumbuhan baru dan kaedah untuk memperkukuh ekosistem pelaburan. Segala pandangan dikongsikan pastinya akan digunakan untuk membentuk naratif ekonomi madani
yang sedang dirangka bagi mencorak tuju ekonomi negara dalam tempoh jangka masa sederhana dan panjang, kata Anwar Ibrahim. Inisiatif Anwar mengadakan perjumpaan dengan ahli serta pakar untuk mendapati keadaan ekonomi negara, terutama ketika kedudukan bursa saham dan nilai ringgit sedang merundum teruk, harus diakui memang suatu usaha yang baik dan terpuji. Ini menunjukkan beliau komited untuk memulihkan ekonomi negara dan memberi kehidupan yang lebih baik kepada rakyat. Di samping pelbagai kesibukan lainnya seperti bertemu pelajar universiti di seluruh negara dan menyantuni rakyat setiap minggu sambil bersolat Jumat di pelbagai destinasi. Tetapi apabila Khairi Jamaluddin atau KJ turut serta dijemput dalam perjumpaan bersama ahli dan pakar ekonomi itu, ramai yang tertanya-tanya, sejak bila KJ dikenali sebagai ahli atau pakar ekonomi dan tersenarai dalam kelompok tersebut? Apa tujuan beliau dijemput oleh Anwar? Kenapa Anwar tidak menjemput misalnya Mustafa Muhammad, seorang bekas menteri yang diketahui banyak idea serta pengalaman berkaitan ekonomi? Adakah jemputan kepada KJ ada kaitan dengan ura-ura bekas ahli Parlimen Rembau itu bakal menyertai Perikatan Nasional menjelang PRN 6 negeri tidak lama lagi? Dengan menyemarakkan kemungkinannya menyertai PN, KJ bukan saja telah bertemu dengan Muhyiddin Yassin serta ditawarkan jawatan ahli MPT Bersatu dan sebagai calon dalam PRN akan datang ini, malah Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan turut berharap bekas Ketua Pemuda UMNO akan memilih PN sebagai wadah perjuangannya sebagai mengikut jejak beberapa bekas pemimpin UMNO yang sudah berbuat demikian. Jika KJ tidak menunjukkan petanda berminat kepada PN selepas dipecat, adakah Anwar masih teringin berjumpa dengannya? Tidak dinafikan Bersatu dan PN memang berharap KJ akan bersama mereka dalam menghadapi PRN ini, khususnya dalam cubaan untuk menawan Selangor. Bagaimanapun, KJ dalam hal ini amat berhati-hati dalam membuat penentuan dan setakat ini tidak memberi apa-apa kata putus tentang hala tuju barunya. Apakah dengan dijemput mengadakan perjumpaan dengan Anwar petang semalam dan KJ pula sudi menerima jemputan ini menandakan beliau sudah tiada hati lagi terhadap Bersatu dan PN? Kemana seterusnya beliau selepas ini? Adakah KJ akan segera bergerak dalam politik melalui parti baru yang diterajuinya sendiri dan melupakan terus PN? Adakah dengan kesediaan KJ berjumpa Anwar semalam juga memungkinkan beliau bakal diberikan sesuatu peranan dalam kerajaan perpaduan bagi tujuan mengikat menantu Tun Abdullah Badawi itu? Ditulis oleh Sabudin Husin dan dipetik daripada BH Online. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini jawapan sebenar kepada status dan kedudukan Khairi Jamaluddin selepas berjumpa dengan Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin. Ini keputusan yang telah pun didedahkan oleh sumber yang kita boleh percayai. Sebelum saya dedahkannya, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe bagi mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Saudara-saudara, sebelum saya bacakan tajuk utama konten pada malam ini, saya nak tanya kepada Anda semua, siapa yang layak dan sepatutnya dipilih oleh Khairi Jamaluddin menjadi parti politik pilihan beliau? Adakah Khairi patut menyertai PKR ataupun Khairi patut menyertai Bersatu? Adakah Khairi kalau menyertai parti PKR akan memberikan tonik dan menambah rencah untuk mendapat kemenangan bagi Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan? Apa pendapat anda sekalian? Adakah Khairi mampu mengubah keputusan atau Khairi mampu membawa kemenangan kepada Pakatan Harapan? Atau, ini ataunya, atau Khairi Jamaluddin sebenarnya tidak membawa apa-apa makna, tidak membawa apa-apa maksud walaupun beliau menyertai PKR. Kerana sebelum ini, tanpa Khairi Jamaluddin pun, PKR maupun Pakatan Harapan masih merupakan sebuah parti politik, gabungan parti politik yang kuat, yang hebat,
yang mampu menggegar Malaysia. Belum ada Khairi Jamaluddin pada tahun 1998 pun sudah hampir menggegar Malaysia disebabkan oleh Anwar Ibrahim. Jadi, adakah benar pemerhatian ahli-ahli politik juga penganalisis politik mengatakan bahawa ada juga netizen yang menulis bahawa Khairi Jamaluddin sebenarnya tidak juga membawa apa-apa makna yang besar dalam pilihan raya negeri pada kali ini. Beliau hanya semata-mata satu cerita yang menarik. Mereka kata lebih kepada cerita menarik dan tidak membawa apa-apa makna kemenangan terutamanya kepada Pakatan Harapan PKR. Selain itu, kehadiran Khairi Jamaluddin kalau menyertai PKR mungkin akan menyebabkan kerugian kepada PKR kerana agak kekok Khairi bersama dengan PKR yang merupakan komponen bersama dengan Barisan Nasional dalam Kerajaan Perpaduan. Bagaimana mungkin Khairi yang telah dipecat, yang telah pun tidak disukai lagi oleh Zahid Hamidi kerana dikatakan suka menentang Zahid Hamidi, akhirnya tiba-tiba pula bersama PKR. Tentu tidak molek dan tidak sesuai kan. Jadi, ada pemerhati politik kata lebih baik jangan ambil Khairi Jamaluddin kerana risikonya ialah hasilnya itu sedikit berbanding dengan risiko ataupun musibah. Jadi lebih baik ambil yang risikonya kecil dan musibahnya kecil berbanding dengan musibah yang lebih besar. Saudara-saudara sekalian, ataupun adakah Khairi patut menyertai Bersatu? Adakah Khairi dengan kehadirannya di Bersatu akan memberikan tonik kepada Bersatu? Atau sama juga, dia tidak akan membawa apa-apa maksud kepada parti Bersatu? Ada orang kata, kalau Khairi masuk dalam parti Bersatu, belum tentu dia akan senada dan sekepala dengan Muhyiddin Yassin. Mungkin selepas PRU atau PRN ini, akan timbul pula perseteruan antara Khairi Jamaluddin dan Muhyiddin Yassin. Kerana kita tahu pemikiran Khairi Jamaluddin lebih baik ataupun boleh kata berbeza berbanding Muhyiddin Yassin. Cara berfikir Khairi Jamaluddin adalah lebih lebih terbuka berbanding Muhyiddin Yassin. Jadi, adakah Khairi Jamaluddin akan menyertai itu? Namun, dalam laporan yang kita terima daripada Malaysia Kini ini ialah KJ kekal tanpa parti buat masa ini. Tetapi sokong Perikatan Nasional pada PRN itu persoalannya. Kenyataannya hari ini ialah KJ telah memberikan kata dua bahawa beliau kekal tanpa parti buat masa ini. Dan ada juga laporan yang mengatakan, di laporan media yang lain mengatakan, Khairi pun tidak akan membuat parti yang baru. Jadi maksudnya kalau begitu, hanya ada dua pilihan. Khairi kembali semula kepada UMNO ataupun beliau berehat sementara waktu untuk menyertai aktif dalam politik. Tapi persoalan besar, adakah Khairi akan sokong Perikatan Nasional dalam PRN? Kerana dalam satu laporan yang kita terima, KJ kata bahawa apa yang berlaku akan datang ini ialah bukan gelombang biru, bukan gelombang hijau, bukan gelombang hijau kata Khairi, tapi tsunami tak puas hati akan melanda. Tidak berapa pasti apa yang dimaksudkan oleh Khairi tentang tsunami ketidakpuasan pada pilihan raya akan datang berbanding gelombang hijau. Kita pun tak tahu apa yang mereka tak puas hati tentang apa. Meskipun sentimen agama meningkat dalam kalangan orang Melayu, kata Khairi Jamaluddin, namun peningkatan sokongan terhadap Perikatan Nasional bukanlah semata-mata kerana kebangkitan konservatisme. Apa yang berlaku di Malaysia hari ini bukanlah kebangkitan golongan hijau. Berbanding rasa tidak puas hati dalam masyarakat Melayu yang melangkaui isu 3R, iaitu kaum, agama dan raja, katanya, dalam tulisan yang diterbitkan di Fulcrum oleh Institut ISIS Yusof Ishak di Singapura. Katanya, sejak pentadbiran Anwar Ibrahim mengambil alih kuasa, halat tuju ekonomi kurang jelas, kemerosotan nilai ringgit berterusan dan pengurangan kuasa beli rakyat disebabkan oleh krisis sara hidup yang berlarutan. Perkara ini saya tidak setuju dengan Khairi Jamaluddin. Kerana apa yang berlaku sebenarnya ialah halat tuju ekonomi negara
semakin jelas kita sedang dalam pemulihan. Selain daripada itu, kemerosotan nilai ringgit berterusan juga sedang diperbaiki. Beberapa hari ini, kita sudah ketahui bahwa nilai ringgit mula menguku. Dan pasti Anda tahu, kejadian apa yang berlaku sekarang ini rentetan daripada ekonomi dan politik kita yang tak stabil pada waktu sebelum ini. Selain itu, berlakunya COVID-19. Dan apabila pengurangan kuasa beli disebabkan oleh krisis kos sara hidup yang ditulis oleh Khairi Jamaluddin ini pun saya tidak setuju. Kenapa? Kerana kelihatan sekarang banyak tindakan intervensi yang dibuat oleh kerajaan perpaduan, khususnya Anwar Ibrahim, untuk menangani krisis kos sara hidup ini. Kalau Khairi kata seperti itu, nak tanya, 33 bulan yang lepas, adakah krisis ini telah diselesaikan dalam Kerajaan Perikatan Nasional? Itu persoalan yang kita nak tanya. Saudara-saudara sekalian, jadi secara kesimpulannya, KJ kekal tanpa parti buat masa ini. Tetapi, adakah beliau akan sokong Perikatan Nasional dalam PRN? Ada komen Anda? Tinggalkan komen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.